Kita masih lagi dalam perbahasan kitab Hadaiqul Anwar wa Matali'ul Asrar fi sirati khair an-Nabi al-Mukhtar, karangan al-Imam Bahraq al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita sampai pada nasab besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin amin ya rabbal alamin. Qala al-Bukhari wa huwa sallallahu alaihi wasallam Abu al-Qasim محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أي بفتح الميم ابن قصي أي بضم القاف مصغرا ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي أي مصغرا ابن غالب بن فهر أي بكسر الفاء ابن مالك بن النضر أي بضاد معجمة ابن كنانة ابن خزيمة أي مصغرا بالمعجمتين ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. Qultu, kata al-Imam Bahraq rahimahullahu ta'ala, yang kita bacakan tadi itu adalah nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha an-nasabu muttafaqun alaihi bainal ulama. Ini nasab yang ittifaq ke atasnya di kalangan para ulama. وفيما بعده من عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم ثم من إبراهيم إلى نوح ثم من نوح إلى آدم عليهم السلام اختلاف وزيادة ونقصان. Jadi ada 4 peringkat kepada nasab keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peringkat daripada Rasulullah sampai kepada Adnan, ini ittifaq ulama yang disebutkan tadi. Yang kedua, daripada Sayyidina Adnan menuju kepada Nabi Ismail ibn Ibrahim, dan kemudian daripada Nabi Ibrahim, itu peringkat yang kedua. Peringkat ketiga, daripada Nabi Ibrahim kepada Nabi Nuh, dan Nabi Nuh itu adalah peringkat ketiga. Dan peringkat keempat, daripada Nabi Nuh kepada Nabi Adam AS. 3 peringkat yang tersebut itu berlaku perbincangan panjang di kalangan para ulama, sehingga disebutkan kata ikhtilafun wa ziyadatun wa nuqsan. Berlaku ikhtilaf, kemudian ada penambahan dan ada pengurangan. Ada sebahagian yang menambah bilangan tersebut pada nasabnya, ada yang mengurangkan. Karena itu diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Sa'ad fi tabaqatih annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza intasaba lam yujawiz fi nasabihi ma'adda bin Adnan ibni Udadin. Ketika Nabi SAW menisbahkan ataupun menyambung nasab beliau, baginda Rasul, maka baginda tidak akan melebihi daripada nasabnya Ma'ad ibni Adnan ibni Udad. Summa yumsiku, kemudian Nabi akan berhenti kat situ. Jadi ditambah sikit selepas Adnan ibnu Udad itu, kemudian berhenti. Nabi tidak akan menyambung. Wa yaqul kadzaban nasabun wa yaqulu qala Allah Ta'ala wa qurunan baina dhalika katsira. Di kadzaban nasabun boleh kita terjemah dengan maksud qata'an nasabun. Ini kadzab dalam bahasa Quraisy juga dengan maksud qata', iaitu akan berlaku kesilapan kepada orang-orang yang ahli nasab ketika menasabkan keturunan Nabi SAW sampai kepada Nabi Adam AS. Jadi yang paling kuat adalah sampai Adnan. Jadi tetap sampai kepada Sayyidina Adam. Cuma yang dimaksudkan dengan Allahumma salli kadzaban nasabun tadi, berlaku kesilapan takut nanti. Ada yang mengurangkan, ada yang menambah dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala sebut wa qurunan baina dzalika katsira, kerana terlalu panjang, terlalu banyak. Qala al-ulama'u wa butunu Quraisy hum waladun Nadr bin Kinanah.
وهم قومه الذين شرفهم الله به في قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك. ثناء وشرف أي ثناء وشرف, لذكر أي ثناء وشرف. Jadi bagi kaum kamu itu adalah kemuliaan dan juga pujian. وهم عشيرته الأقربون في قوله وأنذر عشيرتك الأقربين سورة الشعراء. لما في صحيحي البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت هذه صعد على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي يا بني عبد مناف لبطون قريش. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi menyebutkan butunil Quraisy, maksudnya apa dia? Keturunannya Quraisy. Siapa keturunan Quraisy ni? Mereka adalah daripada anak-anaknya Nadr bin Kinanah. Jadi anak cucunya Nadr bin Kinanah itu yang disebut sebagai butun Quraisy. Jadi Nabi ketika mana berdakwah pada permulaan, Nabi menyeru dengan nama-nama keturunan beliau. Yang mereka ni masing-masing ada marga keluarganya masing-masing. Jadi ini daripada Bani Fihrin, dan kemudian Bani Adi, kemudian Bani Abdi Manaf. Ishtaru anfusakum min Allah. Kata Allah, kata Sayyidina Rasul, belilah dirimu daripada Allah. La ughni ankum min Allahi syai'a. Jadi macam mana nak beli tersebut? Maknanya dengan iman. Maksudnya mesti beriman kepada Allah Ta'ala. La ughni ankum min Allahi syai'a. Al-hadithah. Wattafaqa ahlul jahiliyyati wal Islam ala anna Quraisyan afdalul Arab. Ittifaq ahli jahiliyah dan Islam bahawa Quraisy adalah sebaik-baik Arab. Wa anna Bani Abdi Manaf afdalu Quraisy. Manakala di dalam Quraisy pula yang paling terbaik adalah Bani Abdi Manaf. Wa anna Bani Hashim afdalu Bani Abdi Manaf. Ada Bani Abdi Manaf, ada lagi dua lagi. Dan kemudian yang paling terbaik daripada Bani Abdi Manaf adalah Bani Hashim. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam afdalu Bani Hashim. Dan Nabi adalah Bani Hashim yang terbaik. Wa fi dhalika yaqulu ammuhu Abu Talib. Kerana itu Abi Talib mengatakan tentang Rasulullah. Apa kata Abi Talib? Sayyidina Abi Talib, idza ijtama'at yawman Quraisyun limafkharin fa'abdu manafin sirruha wa samimuha. Jadi kalau kata berkumpulnya suatu hari Quraisy ini untuk membanggakan sesuatu, maka Abdul Manaf itu adalah sirruha, jadi yang terbaik. Sirruha maksudnya wasatuha, ay wasatuha bermakna khairuha, ini yang terbaik. Wasamimuha ay qalisuha, ini yang terbaik adalah Abdul Manaf. Kalau kata Quraisy berkumpul berbangga dengan perkara tersebut. Kemudian kata Sayyidina Abi Talib, wa in husilat ashrafu Abdi Manafiha fa fi Hashimin ashrafuha wa qadimuha. Tapi kalau di dalam Bani Abdi Manaf pula, kalau mereka ingin melihat yang terbaik, maka Bani Hashim lah adalah fa fi Hashimin, pada Hashim lah yang paling mulia dan paling dahulu, maksudnya begitu. Dan kemudian kata Abi Talib, wa in faqarat yawman fa inna Muhammadan huwal mustafa min sirriha wa karimuha. Dan kalaulah Bani Hashim pula ingin berbangga, maka sesungguhnya Muhammad itulah pesuruh Allah Ta'ala dan pilihan Allah, min sirriha wa karimuha, dan beliau adalah wasatiha. Maksudnya yang terbaik di kalangan Bani Hashim dan yang paling mulia di kalangan Bani Hashim. Jadi ini pengiktirafan daripada bapa saudara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini adalah sebagai salah satu daripada orang panggil pengiktirafan beliau terhadap Sayyidina Rasul sebagai Rasulullah. Walaupun dalam riwayat menyebut bahawa dia tidak beriman dan sebagainya.
Ala-kullah berlaku perbincangan di kalangan ulama dalam masalah tersebut. Sebagian ulama kata ia memang tepat dia tidak beriman ketika wafatnya, atau yang kuatnya dia tidak beriman. Tapi adakah di akhirat nanti dia berjaya ataupun tidak? Maksudnya dia dilepaskan daripada seksa ataupun tidak? Sebahagian ulama mengatakan tidak, sebahagian lagi ulama mengatakan dia dibebaskan daripada api neraka Allah Ta'ala. Dipanggil najun, orang yang nanti akan selamat di akhirat nanti. Itu dibahaskan oleh ulama, antaranya Imam Zaini Dahlan rahimahullah dalam kitabnya Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Baik. Qala ulama usiyar, kata para ulama sirah, wa kana Abdullah bin Abdul Muttalib walidun Nabi sallallahu alaihi wasallam an hadafatan fi Bani Hashim, ay arfa'uha wa asbahuha wa asbahahum, arfa'ahum wa asbahahum wajha wa ahsanahum qalqan wa khuluqa, wa kana nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaluhu fi wajhihi wa huwa awwalu man fudiya bi mi'atin min al-ibli kama sayati. Jadi ayah Sayyidina Rasul adalah yang merupakan anhad fata, yani arfa'uha, arfa'uhum wa asbahuhum. Jadi beliau adalah yang paling tinggi kedudukan dan paling cantik orangnya. Asbahahum wajhan, ini yang paling segak orangnya adalah Sayyidina Abdullah ibn Abdul Muttalib, dan yang paling baik akhlaknya. Dan nur Nabi SAW itu mengalir pada wajahnya Sayyidina Abdullah. Jadi di sini ya, nampak apa ni, Abdullah, Sayyidina Abdullah yang menumpang kecantikannya Rasulullah. Biasanya kalau kita beranak, kalau anak tu segak, orang tengok pak dengan mak, dia kata, anak siapa ni? Maka orang tengok ke pak dengan mak dia. Dia tengok mak dengan pak model, anak segak, biasa, patutlah pun macam tu dia biasanya. Tapi ni tidak, segaknya pak ni anak dia tau, gitu. Pak dia segak, ditengok pada anak. Macam tu punya bandingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa amma Abdul Muttalib fasmuhu Syaibatul Hamd, wa innama summiya Abdul Muttalib lianna ammahu al-Muttalib ibn Abd Manaf akhadhahu min ummihi Salma al-Ansariyah an-Najjariyah فقدم به مكة يردفه خلفه وكان أسمر اللون فظن الناس أنه عبد اشتراه المطلب فقالوا قدم المطلب بعبد فلزمه ذلك الاسم وكان شريفا في قومه مبجلا عندهم معظما يوضع له بساط في ظل الكعبة لا يجلس عليه غيره وكانوا يسمونه الفياض لسماحته وكرمه وله منقبتان عظيمتان وهما حفر بئر زمزم وإهلاك أصحاب الفيل. Ini adalah datuk Nabi Abdul Muttalib, ini Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib namanya Syaibatul Hamd, dan dia dinamakan dengan Abdul Muttalib kerana kisahnya yang panjang diringkaskan oleh Al-Imam Bahraq. Ceritakan bahawa beliau dinisbahkan, diletakkan dengan gelaran tadi ketika mana bapa saudara beliau iaitu Muttalib yang merupakan saudara kepada Hashim. Setelah wafatnya Hashim, beliau pergi ke Madinah untuk mengambil semula anak saudaranya balik ke Makkah Al-Mukarramah, dan beliau bersama dengan rombongan menuju ke Madinah pada waktu tersebut, meminta izin dengan Salma, yang datuk Nabi sebelah isteri, merupakan isteri Sayyidina Hashim, moyang Nabi SAW. Dia minta izin untuk bawa balik Sayyidina Abdul Muttalib, iaitu Syaibatul Hamd. Jadi bila dibawa pulang, dikatakan bahawa Sayyidina dinamakan begitu kenapa? Li'annahu kana fi ra'sihi syaibah. Di atas rambut Sayyidina Abdul Muttalib ini ada uban. Maka dipanggil Syaibatul Hamd. Jadi ketika diminta izin pulang kerana nak dijadikan dia sebagai ketua Quraisy, pemimpin Makkah Al-Mukarramah, maka pada mulanya Sayyidatina Salma keberatanlah. Tapi selepas itu dia membenarkan untuk dibawa pulang anaknya kerana moga nanti akan memudahkan urusan mereka, nanti akan masuk ke dalam bumi Madinah. Nanti akan ada
anaknya dan cucu-cucunya nanti yang akan menyambut kedatangan Bani Najjar ketika datang ke Madinah. Jadi Syaibatul Ham dibenarkan untuk mengikuti bapa saudaranya. Jadi ketika dia ikut sampai sahaja di Makkah Al-Mukarramah, ketika masuk tadi dalam keadaan yang asy'ath aghbar. Ini rambutnya dalam keadaan yang kusut masai. Muka dia pula warna keputih-putihan, kemudian kena dengan debu pula. Dia kulitnya asmar, asmarnya merah, kemerah-merahan kulitnya. Saya agaklah. Dan kemudian ketika sampai tadi orang pakat tanya, tu siapa dia tu? Siapa dia? Maka orang pakat telah kata, hadza abdun abdu al-Muttalib. Maksudnya ni Abdul Muttalib, ni hamba kepada Muttalib. Maka Muttalib pada waktu tu dia sendiri tidak mahu untuk nak maklumkan kata ni anak saudaranya. Balik dipersiapkan, kemudian setelah keluar daripada rumah barulah mereka teringat dengan Sayyidina Hashim. Maka inilah anaknya Hashim, iaitu Syaibatul Ham, tapi dah terkenal dengan gelaran waktu tu Abdul Muttalib. Kerana naik kenderaan sekali dengan Sayyidina Muttalib, maka digelar dengan Abdul Muttalib. Dan beliau digelar, dan dia ada satu, Sayyidina Abdul Muttalib mempunyai bisaq ataupun permaidani khas di bawah zil Kaabah, di bawah hamparan Kaabah tu, ataupun di dekat teduhan Kaabah, beliau punya tempat duduk khas di situ. Dan orang lain tak akan duduk di situ melainkan beliau saja. Siapa pun tak wani hatta anak-anak Sayyidina Abdul Muttalib, kecuali Nabi ya. Nabi yang mai duduk terus kata. Jadi semua pak-pak saudara pakat nak suruh dia turun, maka kata Abdul Muttalib, tak, jangan diturunkan dia. Kenapa? Kerana ini akan menjadi pemimpin kepada umat nanti. Jadi Sayyidina Abdul Muttalib dah tahulah, kerana setahun sebelum beliau meninggal, dia telah bertemu dengan sebahagian kelompok manusia. Dan sebutkan sebelum ni, sebelum dia meninggal tu, setahun sebelum dia meninggal, dah dimaklumkan kepadanya bahawa anak cucunya nanti akan menjadi Nabi akhir zaman. Itu dimaklumkan. Dan kemudian dia digelar dengan Fayyad. Kenapa disebut Fayyad? Li samahatihi wa karami, karena pemurahnya beliau dan juga mulianya beliau. Dan dia ada dua kelebihan, iaitu yang pertama, dikorek semula Bi'r Zamzam. Hafru Bi'r Zamzam dilakukan oleh Sayyidina Abdul Muttalib, dan juga memusnahkan ashab fil. Memusnahkan ashab fil adalah kerana doanya Sayyidina Abdul Muttalib. Amma Bi'r Zamzam, ini cerita Bi'r Zamzam, fa innaha kanat qad dafanatha as-suyul wa ndarasa atharuha. Jadi hilang dah asar dia, kesan dia tak ada dah. Orang jadi macam cerita yang didengar saja hujung telinga. Kata ada telaga dulu, tapi dah tak ada dah, kerana telah ditenggelamkan. Dafanat tahasuyul. Jadi bila mana berlaku banjir, maka ketika tersebut tertutup Bi'r Zamzam, dan kemudian kesannya telah hilang, indaras. Fara'a Abdul Muttalib fi naumihi man nabbahahu 'alaiha. Kemudian Sayyidina Abdul Muttalib bermimpi. Dalam mimpinya melihat ada orang beri tanbih tentang wujudnya telaga tersebut. Falamma arada hafraha hasadathu butunu Quraisy. Maka keturunan Quraisy yang lain rasa dengki ketika mana Sayyidina Abdul Muttalib bersiap untuk nak korek kembali telaga Zamzam. Wa hammu an yamna'uhu, dan mereka teringin nak menghalang perkara tersebut. Fakafahu Allahu syarrahum fanadhara la in razaqahu Allahu 'ashratan min waladi yamna'unahu. Jadi yamna'unahu an yataqarraba ila Allah Ta'ala bidhabhi atau bidhibhi ahadihim. Jadi Abdul Muttalib ketika mana dia nak korek tu, dah depa nak halang, dia kata kalau berjaya ini, kalau aku dapat 10 orang anak, aku akan sembelih salah seorang daripada 10 orang anak tadi. Sebagai bukti mengorbankan ini kepada Allah. Ini untuk nak mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengorbankan salah satu daripada anak. Falamma tammal adadu 'ashratan a'lamahum binadrihi. Jadi bila dah sempurna 10, maka dia pun maklumkan kepada anak-anaknya 10 orang tersebut tentang nazarnya itu. Faqalu lahu iqdi fina amraka wa awfi binadrik. Maka anak-anak pun berkata, kalau begitu ayah, laksanakanlah apa yang telah kamu mimpi tersebut, maka tunaikan janjimu tadi.
Dia nak beritahu kata ini adalah orang yang sangat kuat dengan janjinya. Maksudnya aib bagi mereka kalau bercanggah dengan janji. Sebab tu ketika mana golongan Nabi SAW sebut tentang golongan munafik dan sebagainya, mereka yang suka memungkiri janji, kerana ini bukan sifat seorang yang bagus. Hatta yang kata, kalau kata dia ni bukan masa ni tidak ada lagi Islam pun, tidak ada Islam sekalipun pada waktu tersebut, perkara janji ini perkara yang sangat diambil berat oleh mana-mana individu. Maksud janji ni tak boleh main-main, hatta kepada yang bukan Islam sekalipun. Di masa ni tak ada Islam lagi waktu ni. Fa ashama bainahum. Kemudian terus dibuat tarik undi di antara anak-anaknya. Fa kharaja as-sahmu ala Abdillah. Maka keluarlah undian tersebut kepada Abdullah, iaitu anaknya yang paling tercinta. Falamma arada an yazbahahu mana'athu Quraisy. Ketika mana Abdul Muttalib nak membunuhnya, nak menyembelihnya, maka Quraisy menghalang perkara tersebut, li'alla yakuna fihim sunnatan, kerana bimbang nanti itu akan jadi sunnah. Jadi ini ketua Quraisy buat macam ni, nanti akan jadi sunnah lepas ni. Apa-apa saja kalau nazar kena sembelih anak seorang lelaki, jadi payah nanti. Dan kemudian yang kedua, kerana mereka mengasihi Abdullah. Dan yang ketiga, kerana apa? Ini yang paling besar sekali, kerana Allah telah tetapkan bahawa ini akan menjadi perhatian besar, kerana Sayyidina Abdullah nanti akan sedang menanggung di dalamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aftahu kahinun. Jadi dalam kisah disebut Sayyidina Abdul Muttalib menuju ke Syam, menuju ke Madinah Al-Munawwarah, dinasihatkan oleh Quraisy pada waktu itu, pergilah ke Madinah, bertemu dengan kahin ataupun seorang perempuan katanya, yang tukang tilik, minta dia untuk bagikan pandangan. Sampai di Madinah bertemu dengan tukang tilik tersebut, maka dia mengatakan bahawa tariklah undi, ditulis di atas bilahan lidi ataupun buluh nama Abdullah dan unta. Sekali kalau kamu tarik keluar nama Abdullah, letakkan pada tempat dari 10 ekor unta, sehingga Allah Ta'ala redha. Banyak mana unta yang patut kamu selesaikan, maka dilakukan sedemikian. Maka dia kata di sini, fa'aftahu kahinun an yushima alaihi wa ala 10 min al-ibil wa kanat al-10 indahum diyat ar-rajul. Jadi pada waktu itu kenapa disebutkan 10? Sebab 10 pada waktu itu adalah diat bagi seorang lelaki. Diat bagi seorang lelaki 10 ekor unta. Fa fa'ala, maka dibuat begitu. Fa kharaja as-sahmu ala Abdillah, maka bila ditarik keluar Abdullah, nama Abdullah lah. Faqala lahu al-kahinu zid 10, tambah 10 lagi. Maka ditarik lagi yang kedua, maka dikeluarkan juga nama Sayyidina Abdullah, kerana dia fa inna rabbaka lam yarda, fazada 10. Fa kharaja as-sahmu ala Abdillah faqala zid 10 fazada 10. Falam yazal yakhruju as-sahmu ala Abdillah hatta balagha al-adadu 100. Tarik 10 kali sampai cukup 100 ekor unta. Maka faqaraja as-sahmu 'ala al-ibil. Cukup je 100, nak tarik yang ketiga, yang seterusnya tadi ni, keluar ibil, keluar unta. Faqala lahu a'idil qur'ah fa'a'adaha. Maka disuruh untuk ditarik sekali lagi. Kalau ini nasib, bila ditarik keluar unta lagi. Faqaraja as-sahmu 'ala al-ibil summa a'adaha, dan keluar unta lagi, disuruh ulang sekali lagi. Summa a'adaha faqaraja 'ala al-ibil. Ditarik yang ketiga pun keluar ibil juga. Faqala lahu, maka kata kahin tersebut, qad radiya rabbuk, Tuhanmu telah memperkenankan dan juga redha dengan apa yang telah dipilih ini. Fanharaha fida'an 'ala ibnika fa'ala fastamarrat ad-diyatu fi Quraisy 100 min al-ibil. Cuba tengok, diambil perbuatan Sayyidina Abdullah ni sebagai sunnah. Maka dijadikan diat, pada permulaannya diat bagi seorang lelaki 10. Setelah Sayyidina Abdul Muttalib melaksanakan diatnya 100 ekor unta, maka dijadikan setelah itu siapa yang terbunuh, maka anaknya dibayar, ataupun yang dibunuh tersebut, yang membunuh, perlu membayar diatnya 100 ekor unta.
kepada keluarga yang telah dibunuh. Tamam? Thumma jaa asy-syar'u faqarraraha diyatan likulli muslimin minal muslimin. Maka datangnya syariat Islam, maka syariat telah mengikrarkan diat tersebut. Jadi meneruskan apa yang Abdul Muttalib lakukan. Jadi dikekalkan 100 ekor unta untuk satu jiwa muslim yang telah terbunuh. Tamam? Wa amma ashabul fil fa innal habasyah lamma malakatil yaman wa alaihim abrahatul ashram wa kanu banaw kanisatan bi San'a kal Ka'bah. فصرفوا حجاج الكعبة إليها. حجاجون فدخلها ليلا. Jadi di sini baca mana? Fasarafu ni kanu la fasarafu hujaja. Sarafuhum. Baik. Jadi ashabul fil, macam mana Sayyidina Abdul Muttalib menghancurkan ashabul fil? Ini kisah dia. Habsyah lamma malakatil Yaman, ketika mana mereka menguasai Yaman, wa alaihim abrahatul ashram. Abrahah ni adalah pemimpin Habsyah yang memimpin Yaman pada waktu tersebut. Jadi ketika dia memimpin Yaman, wa kanu banau kanisatan bi San'a kal Ka'bah. Di San'a mereka bina ada satu kanisah yang seumpama Ka'bah. Jadi mereka dengan harapan, sebab Abraha waktu tu ketika melihat orang ramai berpusu-pusu ke Makkah, maka dia buat juga satu tempat ibadah dengan harapan orang bakal datang ke situ pula untuk membandingi dia dengan Kaabah. Tamam? Jadi dilakukan sedemikian kerana tujuan tadi. Jadi dia ingat ni dengan bentuk ekonomi lah ni. Dia nampak ekonomi lah ni. Nanti kalau kata orang datang ke Makkah ramai tiap-tiap tahun untuk buat haji, maka nanti ekonomi dia akan naik lah, boleh berniaga dan sebagainya. Jadi boleh dia ambil keuntungan daripada negeri. Maka dia pun nak buat macam tu juga kononnya. Wasarafu hujjaja al-Ka'bata ilaiha, hujjaj al-Ka'bati ilaiha. Maka dia ingin memalingkan dan memesongkan tujuan para hujjaj untuk menuju kepada Kaabah tadi, kepada kanisahnya. فدخلها ليلا رجال من قريش ولطقوها بالعذرة وهربوا فلما علم بذلك أبرهة عزم على هدم الكعبة. Pada satu malam ada golongan Quraisy, laki-laki Arab Quraisy bangun tengah-tengah malam, pergi dekat kanisah dia tu, berak, kemudian sapu taik dekat dinding kanisah dia. Marah dia. Lagi esok bagi tanya-tanya balik, rupanya Quraisy yang buat. Sebahagian orang Quraisy yang datang ke sana. Dan mereka datang pun memang tujuan tu pun. Dia nak menghina tempat tersebut. Akhirnya dia geram dan dia hantar, diturunkan tentera bergajah untuk menuju ke Makkah Al-Mukarramah, mengeruntuhkan Kaabah. Fatajahhaza fi jayshin 'azimin falamma syarafa Makkah aghara 'ala sarfiha. Jadi ketika mana sampai dekat dengan permulaan kota Makkah, syarafa Makkah, aghara ala sarhiha, maka dia mula tengok kepada binatang-binatang peliharaan orang-orang Makkah yang mereka biasanya bela pada tempat yang berhampiran dengan kota Makkah. Fastaqa amwal Quraisy, terus dia ambil amwal Quraisy, harta-harta Quraisy, wa nazala bi Arafah, dan dia duduk di Arafah. Masa di Arafah mereka duduk untuk menunggu waktu menyerang Makkah Al-Mukarramah. Faqaraja ilaihi Abdul Muttalib. Falamma ra'ahu Abrahatu nazala lahu an sariri mulkihi ijlalan lahu wa sa'alahu an hajatihi fadhakara anna lahu nahwa 100 min al-ibli faraddaha alayhi. Faqila li Abdul Muttalib hal la kallamtahu fi al-insiraf 'an al-Ka'bah? Faqala ana rabbu ibli wal Ka'batu laha rabbun yahmiha. Jadi ketika mana unta-unta tadi dirampas, antaranya yang dirampas adalah unta Sayyidina Abdul Muttalib, datuk Nabi. Jadi Sayyidina Abdul Muttalib pun berjalan pergi jumpa dengan Abrahah di Arafah. Sampai di sana Abrahah bila tengok saja Abdul Muttalib datang dengan haibahnya, maka terus dia turun daripada tahta dia.
turun daripada singgasana dia dan minta menyambut Abdul Muttalib, ketua Quraisy. Jadi Mekah ni dia tidak ada istilah raja, bagi ketua Quraisy. Jadi bila mana dilihat macam tu, maka bila dia turun sembang, maka Abdul Muttalib kata, saya datang ni nak ambil balik unta saya. Kata, tadi ni aku kagum dengan kamu, kata. Aku tengok keagungan kamu dan aku dengar cerita tentang kamu. Maksudnya ni bukan benda biasa. Kamu ni orang yang luar biasa. Tapi tiba-tiba kamu datang ni ingatkan nak minta, so saya ni balik nak buat permintaan maaf ke, kan? Dengan harapan tu kalau orang-orang macam ni, dia tak akan minta maaf saja. Maknanya dia tak akan maafkan dengan kosong. Dia akan suruh buat gini. Sebab kamu datang jumpa dengan saya. Ini perangai orang-orang yang begini. Kamu datang dengan saya, kena letaklah syarat-syarat dia. Jadi bukan boleh minta maaf, kami pun patah balik. Orang lekeh sangat lah. Jadi bila Abdul Muttalib datang, dengan harapan tu lah kata dia. Tengok Abdul Muttalib datang minta unta. Antara unta yang kamu ambil tu unta saya. Nah, ada unta saya, jadi bagi balik unta saya. Ada 100 ekor unta saya punya. Kata Abraha, aku ingat Hamai tadi dengan nak bincang tentang Kaabah. Kerana ni benda besar. Kata dia, ya, dia kata, tiba kamu minta tentang unta, dia kata. Ya, kerana unta tu aku punya. Kaabah ni Tuhan yang punya. Maka Tuhan yang akan jaga Kaabah tu sendiri. Nampak tak? Allah Ta'ala yang akan jaga rumah ni. Ini bukan rumah kami. Nampak? Jadi Abdul Muttalib bukan setakat tu sajalah. Dia balik ke Makkah. Sampai di Makkah, beliau naik ke atas Jabal Abi Qubais. Dalam minta cerita, ni ringkas. Dia naik ke Jabal Abi Qubais dan kemudian angkat tangan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala beri balasan kepada orang-orang yang ingin merosakkan dan juga mengganggu ahli Makkah dan juga nak meruntuhkan Kaabah ni. Wa amtaza bi Quraisy ila ru'usil jibal wa ja'ala yad'u Allah wa yaqulu la humma innal mar'a yamna'u rahlahu famna' hilalak la yaghlibanna salibuhum wa mihaluhum ghadwan mihalak. Nah, jadi ini disebutkan oleh beliau. Jadi la humma maksudnya Allahumma. Maksudnya Allahumma innal mar'a yamna' rahlahu. Nah, famna' hilalak jam'u hullah wa hiya jama'atul buyut. Jadi di sini dimaksudkan dengan sini adalah apa dia? Ya Allah, ini adalah manusia yang ingin menghalang rombongan dan juga menghalang daripada orang-orang yang datang untuk ke rumahmu. Nah, untuk datang ke rumahmu sini. La yaghlibanna salibuhum wa mihaluhum ghadwan mihalak. Nah, jadi kata di sini jangan dah dimenangkan dengan salibnya mereka, kerana Abraha agamanya Kristian. Nah, jadi diminta oleh Abdul Muttalib agar dihancurkan tentera mereka tersebut. Maka dalam keadaan dia kata wa mihaluhum ghadwan mihalak, ay mihaluka ay makruka wa minhu wa huwa syadidul mihal. Sebut itu. Maka mihaluhum ghadwan mihalak, maksudnya mereka yang akan menerima ancaman ataupun menerima Allah maksudnya mereka nak menipu daya Allah Subhanahu wa taala, tapi akhirnya mereka akan mendapatkan balik balasan tersebut. Faham? Itu maksudnya. Jadi dikatakan pada ketika mana Abdul Muttalib berdoa ni, dilihat burung-burung yang datang tidak tahu daripada mana, berterbangan daripada belakang beliau menuju ke Arafah pada waktu itu. Nah, di Mina. Berlaku tu di Mina. Kat kawasan dipanggil Wadi apa tu? Wadi Muhassir. Nah, Wadi Muhassir. ثم سار يا أبرهة إلى مكة فلما كانوا بمحسر بمهملات وهو واد بين عرفة ومزدلفة نكص الفيل على عقبيه فردوه فأبى. Jadi gajah-gajah tak mau masuk dah pada waktu tersebut. Pakat melompat nak balik semula. Pakat berhenti di situ nak patah balik. Faradduhu fa'aba fa'adqalu al-hadida fi anfihi hatta qaribuhu falam yusa'iduhum 'ala at-tawajjuh
ila Makkah. Sampai dimasukkan besi dalam hidungnya gajah. Macam tu sekali. Punya nak paksa dia masuk. Hatta qarimuhu, sampai dia berlubang belalai gajah semua sekali. Kerana tak mau masuk mereka. Tarik tak mau juga berjalan walaupun dah luka teruk. Fabainama hum kadzalik idz arsalallahu alaihim tayra yahmilu kullu tayrin minha thalathata ahjarin sigharin. Dan tiba-tiba datang burung yang di atas mulut burung tersebut membawa 3 biji batu yang kecil, hajarain baina rijlain wa hajaran fi minqarih. 2 batu di antara 2 kaki, dan 1 batu di paruhnya. Fa idza waqa'atil hijaratu ala ra'si ahadihim kharajat min duburih fa ahlakahumullahu jami'a. Jadi kalau salah satu batu tu jatuh di atas kepala, akan tembus sampai ke punggung. Jatuh terus macam tu. Tembus. Wa fi dzalika anzalallahu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam mudhakkiran lahu bi ni'matihi alaihi wa ala qaumihi li'annahu kana yawma idzin hamla wa wulida ba'da al-fil bi 50 lailatan. Itu Allah Taala menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nikmat tersebut. Dan waktu itu kerana Rasulullah waktu itu masih lagi di dalam kandungan. Nabi lahir 50 hari selepas peristiwa itu. Allah Ta'ala mengatakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil, ay ibtal. Ibtal. Wa arsala alaihim tayran ababil, ay usaban usaba tarmihim bi hijaratin min sijil, ay min qa'ri jahannam, wa huwa aidan sijin faja'alahum ka'asfin ma'kul, ay kazar'in akalathu al-bahaim. Jadi ini adalah nikmat yang Allah Taala sebutkan kembali kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tak boleh masuk? Pertama, kerana Kaabah. Yang kedua, kerana ada dalam tu yang lebih mulia daripada Kaabah, iaitu Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana tu mereka tak akan mampu masuk untuk merosakkan dan menakutkan negeri tersebut. Wa min yawma idzin ihtaramatin nasu Quraisy. Pada waktu tersebut, mulai pada hari itu, manusia mula menghormati Quraisy. Wa qalu hum jiranullah yudafi'u anhum. Jadi mereka ni adalah jirannya Allah yang Allah mempertahankan mereka. Wa amma Hashimun, ni cerita pasal Hashim. Fasmuhu Amrun wa innama summiya Hashiman li kathrati it'amihi as-sarida fi al-maja'ah. Kalau dipanggil Hashim, kerana tahashshama, kerana dia suka memberikan makan kepada contohnya sarid. Sarid tu ada dalam bahasa Arab Quraisy. Dalam bahasa Arab, kata kita sini fattah dia panggil. Fattah. Fattah ni nasi yang diletakkan bersama dengan daging. Wa fihi yaqulu syair Amru alladhi hashama as-sarida liqaumihi. Itu lebih hashama. Hashama ni maksudnya suka memberikan dan juga mengeluarkan dan sedekahkan sarid liqaumihi. Ini menyediakan sarid. Wa rijalu Makkah musnituna ijafu. Musnitun alladzina asabatuhum as-sanah. Musnitun maksudnya yang terkena dengan kelaparan. Ijaf maksudnya dha'fu wa huzan. Maksudnya Amrun alladhi hashama as-sarida liqaumihi, yang menyediakan sarid kepada kaumnya, sedang waktu ketika tersebut lelaki-lelaki di Makkah dalam keadaan yang kurus kering disebabkan kerana berlakunya kemarau. Jadi dijamunya kepada kaumnya pada waktu tersebut. Jadi dipanggil dia Hashim. Jadi bukan sakat karam tadi kepada manusia saja, kepada binatang kali. Wa balagha fil karami mablaghan 'aziman hatta innahu kana yut'imur wahsya wat tayra. Jadi bukan hanya beri makan kepada orang, malah Sayyidina Hashim naik sampai ke atas bukit, diberi makan kepada binatang. Dan binatang juga kelaparan. Macam tu sekali. Fa yanharu laha fi ru'usil jibal. Jadi dia diberi makan kepada di atas kepala bukit, di atas gunung. Wa kana idza waqa'a al-qahtu jama'a ahla Makkah wa amara al-musirina minhum bil infaqi ala fuqara'ihim hatta ya'ti Allahu bil ghais. Jadi kalau berlakunya kemarau, maka Abdul Muttalib Hashim akan mengumpulkan orang-orang yang kaya-kaya di kalangan ahli Makkah
diminta kepada mereka agar bersedekah kepada orang-orang yang miskin, diberi makan. Ini sebelum ada Islam. Maksudnya keturunan Nabi ni, datuk-datuk Nabi adalah orang-orang yang mulia pada waktu tersebut. Kerana apa? Kerana di dalam badan mereka adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang mereka lakukan. Summa innahu wafada Syam ala Qaisar fa akhadha minhu kitaban bil aman li Quraisy. Beliau pernah pergi menuju ke Syam untuk mengambil surat keamanan daripada Qaisar, perlindunganlah kepada Quraisy. Wa arsala aqahu al-Muttalib ila al-Yaman fa akhadha min mulukihim kitaban aidha. Ini maksudnya ni kerajaan besar ni. Sayyidina Abdullah Muttalib dihantar pergi ke Yaman, beliau menuju ke Qaisar. Di Syam ni lah waktu ketika Qaisar melihat Hashim, maka beliau tertarik hatinya kerana segaknya beliau. Akhirnya dia pun nak bagi puteri dia yang paling segak untuk dikahwinkan dengan Hashim. Kerana apa? Kerana dia tahu ini adalah datuknya Nabi akhir zaman. Qaisar kan dia kan ahli kitab, dia hafal kitab Injil dan Taurah. Jadi dia tahu tentang peristiwa tersebut. Dia tahu kata ni adalah datuknya Nabi akhir zaman. Kerana nur nubuwah tadi ada pada wajah Sayyidina Hashim. Sayyidina Hashim ni segak betul orang dia. Memang antara Arab yang sangat segak, comel orang dia. Jadi nak dikahwinkan dengan anak perempuannya yang paling cantik, dengan harapan nanti akan lahir Nabi daripada keturunan Rom, keturunan Qaisar, keturunan Raja Qaisar pada waktu tersebut. Caesar lah ni, Caesar. Summa amara tujjar Quraisy birihlatay syita'i was-saif. Dan beliau juga antara orang yang mengarahkan dibuka jalan perdagangan kepada Arab pada dua musim, musim panas dan musim sejuk. Syita' dengan saif, musim sejuk dengan musim panas. Wa kanu yarhaluna fi as-sayf ila Syam li shiddati bardiha wa fi syita'i ila al-Yaman. Jadi ni beliau pergi ke Syam, pergi ke adiknya abangnya ataupun adiknya Sayyidina Muttalib pergi ke Yaman untuk buat perjanjian tersebut. Ini perjanjian ekonomi juga sebenarnya. Dikira nanti waktu musim panas akan pergi ke Yaman, musim sejuk akan pergi ke Yaman, musim panas akan pergi ke Syam. Jadi dibuat dua bahagian tu. Fatasa'at min yawma idzin ma'ishatuhum bitijarah. Tengok. Nah, Hashim ni maksudnya orang yang memang ahli ekonomi hebatlah. Jadi macam mana nak buka peluang perniagaan kepada orang-orang Makkah pada waktu tersebut. Wa anqadhahumullahu minal khawfi wal ju'i bi barakati Hashim. Jadi dibukakan kepada mereka rezeki dan sebagainya dengan berkat Hashim. Wa fi dzalika aidan anzalallahu ta'ala ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam li ilafi Quraisy ay li in'amillahi ala Quraisy bi ilafihim ay i'tiyadihim. Adat mereka yang mana mereka telah disusun oleh siapa? Oleh Hashim. Rihlatash syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait ay al-ka'bata alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi di sini Allah Ta'ala ingin beri perhatian kepada Quraisy. Wahai Quraisy, yang jaga kamu bukannya Qaisar, yang jaga kamu sebenarnya bukannya Raja Yaman, yang jaga kamu Allah. Faham tak? Yang bagi rezeki kepada kamu bukan sebab bukannya jalan perniagaan tersebut, maka kamu diberi rezeki. Tak, yang diberi rezeki, yang beri rezeki kepada kamu adalah Allah. Nampak kita tu? Jadi jangan terberhenti pada zahir sahaja. Tengok kepada hakikah. Yang bagi jalan tadi Allah, bukannya zahir tadi. Amma Abdu Manaf fakana yusamma qamar al-batha li sabahatihi. Benar Abdu Manaf ni datuk moyang Nabi SAW, ayah kepada Sayyidina Hashim. Ini juga orangnya dipanggil Abdu Manaf dan dia dinamakan dengan Qamarul Batha li sabahatihi. Dipanggil dia Qamar Batha. Qamarul Batha. Jadi bulan Batha. Batha ni maksudnya Makkah Al-Mukarramah. Jadi bulannya, purnamanya Makkah. Kenapa? Karena segaknya dia. Wa huwa alladhi qama maqama abihi Qusay bisiyadati wa siqayati al-hajj. Wa qama akhuhu Abdud Dar bisidanati al-bayt wal rifadah ay it'am al-hajij fi dar an-nadwah
allati banaha Qusay wa aquhu Abdul Uzza bil alatil harbi min as-silah bi alatil harbi min as-silah wal qura. Nah, wa wasiyatin ilaihim min abihim Qusay. Jadi Abdul Manaf beliau bertugas sebagai tempatnya ayah beliau Qusay. Jadi dia yang memegang siyadah. Ketua kepada Quraisy adalah Sayyidina Abdul Manaf pada waktu tersebut. Wasiqayatil hajj, dan bagi minum kepada orang-orang yang menunaikan haji. Siapa yang buat haji diberi minum oleh keluarga Abdi Manaf. Dan manakala saudaranya Abdul Dar pula memegang sidanatil bait. Apa sidanatil bait? Kuncinya Kaabah. Kunci Kaabah dipegang oleh Abdul Dar. Manakala Rifadah sampai sekarang keturunannya masih lagi memegang kunci Kaabah adalah keturunan ini. Dan kemudian Rifadah it'amil hajij, diberi makan. Jadi berbahagi dah tugas ni untuk menyambut dan juga melayan tetamu Allah. Dan diberi makan tadi di mana? Di Darin Nadwah, tempat yang dibina oleh Qusay. Dan saudara mereka lagi Abdul Uzza pula bertugas untuk menyiapkan kelengkapan perang, menjaga unta dan kuda untuk persiapan kalau kata berlaku serangan kepada Makkah. Ini semua wasiat daripada siapa? Daripada ayahnya Qusay. Wa amma Qusayyun fakana yusamma mujammi'a li'annahu awwalu man jama'a Quraisyan min al-bawadi ila sukna Makkah wa akhraja Khuza'ata minha wa fihi yaqulu sya'ir abukum Qusayyun kana yud'a mujammi'a bihi jama'a Allahu al-qaba'ila min Fihri. Jadi ini Qusay beliau dah dinamakan dengan sebagai apa dia? Mujammi', yakni orang yang mengumpulkan. Kenapa dipanggil dia yang mengumpulkan? Kerana beliau adalah orang pertama yang mengumpulkan Quraisy daripada Badiah, kampung, dibawa datang berhampiran dengan Kaabah Al-Musharrafah. Dan juga bawa mai duduk di Makkah. Itu disebut dalam syair, bapa kalian Qusay ini yang dipanggil sebagai Mujammi'. Bihi jama'a Allahul qabaila min Fihri. Kerana beliaulah yang telah mengumpulkan qabail min Fihri, kabilah Fihr. Wa dhalika anna sayyida Khuza'ah syariba laylatan ma'a jama'atin fanafida syarabuh. Kerana satu hari ketika mana Sayyid Khuza'ah pada mulanya yang memimpin Makkah, tapi ketika dia sedang malam tersebut duduk ramai-ramai ni dengan Quraisy ramai-ramai ni, maka Khuza'ah minum arak. Sayyid Khuza'ah, ketua dia, minum arak. Faqala, dan kata dia, man yashtari minni sidanatal baiti bizaqqil qamrin. Siapa yang nak beli, dia mabuk. Tengok mabuk tu dia pun buat keluar arah. Dia kata, siapa yang boleh jual dekat aku dengan satu bekah kulit arak. Maksudnya dalam bekah tu, dalam orang bagi apa ni, bekah kulit tu kan, dalam tu diletakkan arak. Siapa yang boleh bagi dekat aku zaqi qamrin, maka aku akan jual dia dengan harga hak tu kunci Kaabah. Pegang kunci ini boleh pimpin Kaabah tu. Maksudnya boleh pimpin Makkah. Fashtaraha Qusay. Qusay beli terus waktu tu. Dah ambil mai kunci Kaabah. Maka diberi kepada dia kunci Kaabah. Wa asyhada alaihi, dan kemudian diminta saksi pula. Nak kamu saksi noh, dia jual. Semua pakai saksi pada waktu tersebut. Fi dzalika yaqulu sya'ir ba'at Khuza'atu baitallahi idh sakirat biziqqi qamrin fa ba'isat safqatul badi. Kerana paling buruk sekali penjualan ni. Ba'at sidanataha lil baiti wa intaqalat, dia jual sidanataha, sidanatul Kaabah, lil baiti wa intaqalat 'anil maqami wa dhillil baiti wan nadi. Kemudian berpindah daripada duduk kedudukan yang tinggi jadi rendah terus pada waktu tersebut. Hanya kerana apa? Kerana sebotol arak saja. Kerana satu sebekah arak saja. Wa aba'uhum sallallahu alaihi wasallam kulluhum sadatun, dan bapa-bapa Nabi, datuk-datuk Nabi semuanya adalah sadat. Jadi semuanya adalah ketua-ketua dan juga manusia yang mulia. Ma minhum ahadun
illa wa huwa sayyidu qaumihi fi asrih. Tidak ada seorang di kalangan mereka, semuanya adalah pemimpin umat pada zamannya. Dan kata Maulana Syekh Yusri Hafizahullah, mereka semua adalah kutub pada zaman mereka. Kutub di sini dengan makna apa dia? Kutub dengan makna kutub dalam istilah para ulama sufi, atau kutub dengan makna markazul qaum dipanggil. Jadi tempat tumpuannya kaum pada waktu tersebut. Nampak? Min abihi Abdullah ila Adam alaihi salam kama qala, maka disebutkan tentang datuk-datuk Nabi kita Muhammad, daripada Abdul Muttalib sampailah kepada Sayyidina Adam AS, kesemua datuknya adalah Sayyidul Qawm. Faulaika sadatu lam tara mithlahum ainun ala mutataba'il ahqabi zuhurul wujuhi karimatun ahsabuhum yu'tuna sa'ilahum bighairi hisabi. Dia ceritakan tentang akhlaknya mereka, wajahnya cantik, mulianya keturunan mereka. Yu'tuna sa'ilahum bighairi hisabi, memberikan kepada orang yang meminta tanpa hisab, tanpa dikira-kira. Lam ya'rifu raddal ufati wa talama raddu a'adiyahum 'ala al-a'qabi halimu halimu ila an la takada tarahum yawman ala dhi hafwatin bighidabi. Lemah lembut mereka, payah nak tengok mereka marah. Wa takarramu hatta abaw an yaj'alu bainal ufati wa bainahum min babi. Jadi mereka ni sangat mulia sehingga tidak ada pintu untuk mereka halang orang masuk ke dalam rumah. Siapa nak masuk, masuklah. Nak minta sumbangan, nak minta sedekah, masuk. Tak ada pintu. Macam tu sekali. Kanat ta'i, masuk pintu sini, bukan rumah tak ada pintu. Tak ada kepada mereka ni, orang panggil birokrasi yang terlalu ketat sehingga memayahkan orang untuk bertemu dengan mereka. Macam tu sekali. Kanat ta'ishu at-tayru fi aknafihim wal wahshu hina yashihu kullu sahabi wa kafahum anna an-nabiyya Muhammadan minhum famadhuhum bi kulli kitabi. Jadi semua pujian tadi ni cukup dengan satu pujian saja, apa dia? Dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam yang ada di kalangan mereka, yang daripada mereka, maka dipuji mereka dalam semua kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah esok kita akan sambung kepada bacaan yang seterusnya. Kira no, 4 lai. Boleh lah tu. Setengah jam, 1 jam. Esok kita akan masuk al-babus thalith fi zikri man basyara bihi qabla zuhurih wa ma asfara qabla buzughi syamsi nubuwatih min subhi nurihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ceritakan di sini tentang siapa yang telah memberikan bisyarah akan kelahiran Nabi kita Muhammad dan apa yang telah ditulis di dalam kitab-kitab pada zaman tersebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dan lahir ke muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah esok kita akan kembali pada waktu yang sama.